Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 2 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 23/12/1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Kisah kita pada kali ini iaitulah kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas bersama dengan beberapa orang muridnya. Kemudian datang orang bertanya hukum. Maka terjadilah suatu kisah fiqh yang sangat indah untuk kita perbincangkan bagaimana cara habrul ummah Abdullah bin Abbas menangani soalan yang ditanya kepadanya dan bagaimana telitinya dia sebelum menjawab hukum. Maka ini satu perkara yang sangat besar dalam sejarah Islam, iaitu kita kena belajar menjawab soalan orang, kemudian kita kena teliti dari sudut tartib dalil hukum. Tartib dalil hukum dan juga bagaimana pentingnya para pelajar mendampingi, bertemankan para alim ulama, tuan-tuan guru yang mahir di dalam bidangnya masing-masing. Baik, asar ini diriwayat oleh Mujahid. Qala Mujahid, baina nahnu, sedang kami ashab Ibnu Abbas, anak-anak murid Ibnu Abbas ni, hilaqun fil masjid, kami duduk dalam halaqah di masjid. Tidak dinyatakan masjid mana. Sebab Ibnu Abbas ni radhiyallahu anhu di akhir hayat dia tinggal di Taif. Tinggal di Taif dan kuburnya juga di Taif. Sesiapa yang pergi melawat ke bandar Taif sekarang, masyhur kita akan dibawa pergi ke Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas. Jadi riwayat ni tidak diketahui masjid mana, wallahu alam. Jadi dalam kurungan kata, yang duduk ingat Ibn Abbas tu Tawus, Sa'id bin Jubair dan Ikrimah. Wa Ibn Abbas qa'imun yusalli. Ibn Abbas sedang solat. Idh waqafa alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya, hal min muftin? Ada di kalangan kamu yang boleh jawab soalan? Fakulna sal. Silalah tanya. Tak tanya lah. Nak tanya apa? Faqala, kata di laki-laki tersebut, tidak dinamakan orangnya, inni kullama bultu tabi'ahul ma' ad-dafiq. Setiap kali aku buang air, selepas buang air kecil, keluar pula air yang pekat. Qala, kata di salah seorang daripada mereka, alladhi yakunu minhul walad, adakah air itu yang menjadi anak? Maksud mereka ni air mani lah. Qala na'am, kata laki-laki itu, ya. Dia pun tak tahu juga. Dia kira air pekat. Jawablah. Qulna alaikal ghuslu. Kalau begitu, setiap kali keluar air ni kamu kena mandi. Sebab mereka sangka air yang keluar itu air mani. Qala fawalla ar-rajulu wa huwa yurajja.
Laki-laki pun sudah dapat jawapan nak keluar, dia pun ikut. Dia pun katalah, oh alaikal ghuslu, mau kena mandi. Qala, kata Mujahid, wa ajila Ibnu Abbas fi salatihi. Ibnu Abbas pun cepat-cepat solat. Cepat sudahkan solat dia. Summa qala li Ikrimah. Lepas dia bagi salam, dia panggil. Bagi anak murid Ikrimah, alayya birrajul. Panggil laki-laki itu mari sini. Panggil dia cepat. Sebelum dia pergi. Wa aqbala alaina. Kemudian dia berpaling kepada kami. Faqal, ara'aitum ma aftaitum bihadzal rajul? Yang kamu jawab pada laki-laki tadi, daripada dalil daripada mana? An kitabillah, daripada Quran? Qulna la, bukan. Qala fa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah daripada hadis Nabi? Qulna la, bukan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata tidak. Qala fa'an ashabi Rasulillah, adakah kamu dengar sahabat-sahabat Nabi berfatwa sedemikian? Qulna la. Qala fa'ammah, dah dari mana kamu faham hukum dia macam tu? Qulna an ra'yina, apa yang kami faham. Sebab kami fahamnya bila keluar air yang pekat ni kena mandi. Qala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang faqih yang alim fiqh, yang betul-betul mahir, lebih susah bagi syaitan nak menggoda 1000 daripada 1000 ahli ibadat. Maknanya seorang alim ni nak lawan dengan 1000 ahli ibadat, senang nak pesongkan yang 1000 daripada seorang alim yang betul-betul mahir. Qala waja'a ar-rajul. Laki-laki tu pun U-turn balik, mari semula. Fa aqbala alaihi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun tanya dia, ara'aita idza kana zalika mink? Baik, mu tanya soalan tadi, ini pemuda-pemuda ni jawab. Aku nak tanya balik soalan. Ara'aita idza kana zalika minka, ketika keluarnya air yang kamu kata air pekat tadi, ma'in dafiq tadi, atajidu syahwatan fi qubulik? Adakah kamu rasa gerakan syahwat di kemaluan kamu? Qala la, tak ada rasa apa. Fahal tajidu khadaran fi jasadik? Kamu rasa lepas pada keluar itu rasa lemah tubuh? Qala la. Qala Ibnu Abbas, innama hazi ibridatun. Ibnu Abbas kata itu bukan mani, itu penyakit kesejukan. Ibridah ni penyakit sejuk. Bila waktunya sejuk ni biasanya selepas keluar buang air kecil, air kencing, dia akan keluar macam air mazi gitu, ataupun air wadi. Yujzika min hal wudu. Ibnu Abbas kata tak perlu mandi, cukup dengan wudu. Kerana itu Ibnu Abbas laju sekali solat dia tadi, sebab dia bimbang, takut orang ni bawa hukum yang salah. Sebab masyarakat awam ni bila dia tanya, dia nak pegang. Masyarakat yang cerdik ni tanya tak tentu pasal ni, tanya ratus kali tanya, buat tak kan. Kisah Ibnu Abbas ini ada sedikit perbincangan ulama lah. Rawah Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Tuan Syekh kita ni kata, mu tengok dalam kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ada sebut. Said Sabiq sebut dalam kitab dia Fiqhus Sunnah. Cuma ketika sampai kata-kata faqihun wahidun, seorang faqih lebih susah syaitan nak goda daripada 1000 orang itu. Ada rawi kisah ini, nama dia Ruh bin Janah. Dia angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata di ulama hadis Al-Iraqi mengatakan kata-kata itu dhaif, tidak sahih, akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Ibnu Jauzi dalam Fil Ilalil Mutanahiyah kata la yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa min kalam Ibnu Abbas. Tidak sahih kalau angkat ke Nabi, dia dari kata-kata Ibnu Abbas. Innama rafa'ahu ruh,
roh yang mengangkat kepada Nabi imma qasdan aw ghalat. Sama ada dia sengaja atau dia ni tersalah. Sebab itu Abu Hatim kata Ruh bin Janah ni la yuhtaju bihi, tak boleh kita nak buat hujah dengan dia. An-Nasai Abu Zar'ah kata laisa biqawi. Maknanya kita kekalkanlah kisah ni setakat Ibnu Abbas saja. Itu pun masih ada lagi perbincangan para ulama, tapi ada sebut dalam Hayatus Sahabah sebagaimana kata di pengarang dia, dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash. Asal cerita ni duduk dalam bab awal lagi, hikayat yang ketiga dalam kitab ni. Dalam kitab ni hikayat yang ketiga dalam bab taharah. Tapi ana skip tinggal cerita ni sebab kita nak mencari dia punya kedudukan riwayat hadis ni. Tapi setelah kita tengok bahawa marfu'nya tidak boleh buat hujah, tapi dia daripada Ibnu Abbas dan ramai juga ahli fiqh berhujah dengan dia, maka kita terima dan kita ulang balik. Jadi siri yang kita pada ni dalam kitab asal dia nombor 3, dalam siri kuliah kita nombor 70. Tuan-tuan tanda balik siri yang ke-70. Baiklah. Dilalatu al-athar. Asar ni menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada al-wudu' minal wadi. Sebab bab ni Tuan Syekh dia letak dalam bab taharah. Hukumnya kalau keluar wadi hanya berwudu, wala yajibul ghuslu, tak wajib mandi. Wadi, mazi, semua tu tak wajib mandi. Termasuk juga baul, kencing. Yang kenanya, yang mandinya kalau keluar mani. Itu je. Cuma mani tu bila dia keluar, dia ada tanda tersendiri. Sebagaimana yang Ibn Abbas interview si laki-laki yang bertanya tadi. Baik. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang diperbahaskan di sini, yang pertama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dipanggil Habrul Ummah. Habrul Ummah maknanya orang panggil pendeta bagi umat ini. Faqih asrihi. Al-Bahr, lautan ilmu. Ulama fiqh pada masa dia. Imamut tafsir. Gelarnya Abul Abbas. Namanya Abdullah. Anak bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dilahirkan di Syi'ib Bani Hashim, dekat dengan maulud Nabi di Mekah tu kalau tuan-tuan pergi sekarang, sebelum hijrah 3 tahun. Mana muda sangat dia. Sahiban Nabi, dia sempat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 30 bulan. Wa haddasa anhu bi jumlatin salihah, dia telah meriwayatkan beberapa kumpulan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ashab Ibnu Abbas. Maknanya anak murid Ibnu Abbas ramai. Wahum kusur, ramai sekali. Yang masyhur, di antara masyhurnya maulahu, hamba dia Ikrimah, dia merdeka. Urwah bin Zubair, Tawus Ali bin Al-Husain, Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar, Al-Qasim bin Muhammad, Ata bin Yasar, Ata bin Abi Rabah, Al-Sya'bi, Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Amr bin Dinar, wa khalqun siwa, ramai lagi makhluk lain. Tengok dalam Syiar A'lamun Nubala, jilid yang ketiga, muka surat 332, banyak senarai anak-anak murid Ibnu Abbas. Baik. Soalan yang ketiga, waqafa ar-rajul. Laki-laki itu berhenti di masjid, dia pergi tanya anak murid Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas itu sedang solat. Mujahid, Tawus, Sa'id bin Jubair, 3 orang, ataupun termasuk juga rawi dia sendiri Mujahid dan Ikrimah. Jadi tajuk kita kena letak 4 orang. 4 orang. Linsyighal Ibnu Abbas bis salah. Ibnu Abbas sibuk dengan solat, maka dia tanya, boleh tanya soalan, dia pun tak tahu siapa. Anak murid ini tolong jawab, tetapi soalan mereka tidak lengkap. Bila soalan tak lengkap, jawapan juga tidak mantap. Ini kita kena hati-hati ni peraja. Maka mereka beri fatwa, jawapan kepada soalan mengikut apa yang dia dengar. Air pekat, air yang boleh jadi anak, mandi ya? Rupanya tidak. Jadi bila salah tashkhis,
salah soalan, maka salah jawapan. Bila dengan jawapan salah, Ibnu Abbas yang sedang solat cepatkan solat dia sebab dia nak betulkan jawapan tadi. Maka di sini kita nampak, kalau ada keperluan mendesak, kita tengah solat, kita kena cepatkan solat kita. Mana baca rukuk Al-Fatihah je, kemudian rukuk sujud, sudahkan solat sebab ada masalah. Contohnya, ada emergency. Kan? Kita tengah solat, anak dia jatuh. Ataupun ada perkara emergency lah, kecemasan. Tapi kalau cemas betul-betul, tinggal aja solat tu, batalkan solat. Nak habiskan pun tak boleh. Orang panggil separa cemas lah. Maka Nabi SAW sendiri pernah mengatakan, bersabda, aku nak niat nak solat malam ni panjang sedikit, tapi bila aku dengar tangisan baby dalam masjid, maka aku cepatkan solat. Bukan cepat tu maksudnya gopah-gapah gitu, tidaklah panjang bacaan. Sebab aku bimbang mesti ibu kanak-kanak tadi dalam kelang kabut ni, anak menangis, dia duduk solat. Hadis itu muttafaqun alaih. Jadi kita imam ni kena faham masalah. Jangan duduk mentang kita hafal Quran enggak pakai nak kum payakum belaka, tidak boleh. Dan kita kena hati-hati. Yang keempat, wal fatwa laisa bil amril hayyin. Isu fatwa, menjawab soalan, bukan suatu benda yang mudah-mudah. Semua orang nak jawab lah. Bahkan orang-orang yang bijak pandai di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelak daripada memberi jawapan kalau ada orang lain tolong jawab. Tapi kalau tak ada, dia je orang alim, wajib dia kena jawab. Tapi kalau dalam majlis ni ada orang, maka kita kena, mereka tolak menolak. Contohnya, daripada Ibnu Abi Layla rahimahullah, qal adraktu 20 wa mi'ah. Aku sempat bertemu dengan 120 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun urahu, atau aku tengok fil masjid, 120 orang sahabat Nabi. Fama kana minhum muhaddisun, ada di kalangan mereka ulama yang muhaddis, maknanya yang merewatkan hadis. Illa wadda anna akhahu kafahu al hadis. Mereka mengharapkan sahabat dia tolong menyampaikan hadis atau memberi jawapan. Masing-masing tolong. Orang tanya orang ni, dia kata, dia tanya Abu Hurairah, Abu Hurairah kata, tanya orang ni. Masing-masing tawaduk, tak berani nak memberi jawapan. Wala muftin illa wadda an akhahu kafahu. Tidak ada ulama kecuali mereka mengharapkan orang lain yang memberi jawapan. Beza dengan kita hari ni. Kita hari ni berebut mikrofon, berebut speaker nak bercakap. Orang tanya ustaz, dia tolong jawab. Macam-macam sekarang. Kalau geruk terbuka, orang tanya soalan, ustaz, apa hukum gini? Sekejap ada yang jawab kat bawah tu, boleh je. Allahu Akbar. Jadi dia lebih laju pada ustaz. Ustaz banyak kerja, malam nanti baru dia buka WhatsApp contohnya. Kawan ni 24 jam duk berwhatsappi, duk pegang telefon siang malam. Wa qala Suhnun bin Sa'id, dia kata, ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang suka sangat nak keluar fatwa ni, itulah orang yang paling tak ada ilmu. Yakunu 'inda rajulil babul wahid minal ilmi. Dia pandai satu dua masalah, tapi dia ingat semua masalah dia boleh jawab. Bahaya sekali. Maka kullama zdada al-alim ilman, apabila seorang alim itu bertambah ilmu dia, makin takut dia untuk nak mengeluarkan fatwa. Itu waraknya kepada mereka. Kata di Suhnun, inni la ahfaz. Aku ingat beberapa masalah. Satu masalah tu ada 8 pandangan ulama. Daripada 8 imam yang besar. Orang ni cakap ni, orang ni cakap gini. Orang ni masing-masing apa? Masing-masing keluarkan pandangan yang tersendiri. Fa kaifa yang bagi bagaimana kita ni cepat sangat nak jawab segala soalan sebelum kita meneliti dalil-dalil yang ada. Falima aluma ala habsil jawab. Jadi bagaimana aku nak cela orang yang tak mau jawab soalan yang dia tak pasti. Menarik tuan-tuan. Sebab itulah kita sendiri, Ana,
dalam program tanya jawab, saya tak nak jawab spontan. Kita nak hantar dulu soalan, kita tengok. Kalau kita boleh jawab, jawab. Ada perkara yang tak boleh jawab, kita kata pergi tanya pejabat mufti. Pejabat mufti kalau dia tak boleh jawab, dia boleh tanya ahli-ahli mufti yang lain, ahli-ahli muzakarah dia ada. Itu jangan marah kalau kita tak jawab, kan? Ada setengah orang dia marah. Apa ustaz ni tak jawab? Kita bukan ruang untuk menjawab kalau kita pandai, kalau kita ada ilmu, ada maklumat. Kalau tak ada, kita diamlah. Nak kata apa kan? Baik. Yang kelima, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah dia tanya, setelah selesai solat, dia tanya kepada murid dia. Ini dia panggil tartib dalil hukum. Dia tanya apa? Mau jawab soalan tadi daripada Quran? Tanda tuan, Quran. Daripada hadis? Ada tak fatwa daripada kalangan sahabat? Maka kita kata tartibud dalil bermula dengan Quran. Kemudian diikuti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dulu, kemudian sunnah. Kemudian kita tengok perbuatan para sahabat. Qaulus sahabi. Sebab apa kita nak tengok pandangan sahabat? Sebab mereka orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tengok wahyu turun, mereka lebih tahu daripada orang yang kemudian apakah sebab wurudil hadis. Apakah sebab hadis itu diriwayatkan. Panjanglah di masjid, kita orang mari kemudian mana tahu, kan? Baik. Kemudian yang keempat, ar-ra'yu wa huwa al-qiyas. Barulah mari qiyas, i'malul aqli fi ma la nassa fi wala ijma'. Apabila tidak ada nas yang soreh, tidak ada ijma' para sahabat dan para ulama, maka ketika itu kita kena berpindah kepada qiyas. Kita ambil ukuran ini kepada ukuran tu. Itu dipanggil qiyas. Bandingkan. Barulah dia panggil, baru betul dia punya perjalanan. Maka dalil ini tak boleh langgar. SOP dalil tak boleh langgar. Tak boleh kita kata qiyas dulu, lepas tu pergi Quran. Tak. Mesti Quran, sunnah. Dalam bagi kita yang belajar sini, ijma', qiyas, itu tartib. Jangan ini kita bimbang hari ni, kita lebih guna qiyas, guna otak dulu, guna akal dulu sebelum dalil, sebelum nas. Itu dia panggil langgar SOP. Langgar SOP dalil, pendalilan. Kita masalah SOP hari ni, kita kata kalau hak Tuhan larang pun orang langgar, kalau setakat SOP manusia buat, main-main dia orang langgar, boleh apa, kan? Baik. Maka kita berpindah kepada isu yang keenam. Al-fiqhu fid din ni'matun kubra. Mendapat ilmu, kefahaman dalam agama ialah muka satu nikmat yang agung, yang besar. Nikmat yang agung. Kefahaman dalam agama, nikmat yang agung. Sebab bukan semua orang dapat. Hadis sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Muawiyah dan Ibnu Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anil jami', qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, maka diberinya kefahaman dalam agama. Orang Nabi tak kata diberinya ilmu banyak. Zaman kita hari ni boleh naik darjat tinggi-tinggi, semuanya peperiksaan dia masuk excellent belaka. Masuklah apapun anugerah tu anugerah lah. Fiqhu fid din, kefahaman berbeza dengan dapat ilman. Orang ada ilmu ramai. Hari ni anak-anak kita graduasi daripada Ma'had Tahfiz berapa ribu setahun. Yang keluar pula graduan daripada pengajian Islam berapa ribu setahun. Yang habis mengaji di pondok berapa ribu setahun. Orang. Tetapi yang betul-betul faqih, alim, berapa orang saja ada. Maka syarat nak jadi faqih, alim ni, orang ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia, jujur dengan ilmu dia, ilmu Alkitab was sunnah. Kalau ilmu main, saya rasa, mimpi-mimpi, itu ramai orang yang boleh ada, orang boleh mengaku alim macam tu. Tapi kita kena ikut dalil.
Maka kumpulan yang tidak ada bersama mereka faqih, orang alim, orang ada ilmu, dibimbangi mereka ni akan tersasar, sesak jalan. Sebab bila ada faqih ni, ada orang betul-betul alim yang wara', seolah-olah dia ni macam haris, security guard, yang menyekat orang bawa masuk ke dalam agama ini perkara yang bukan daripadanya, dia panggil ihdas, ataupun mencipta sendiri amal-amal yang tidak ada dalam sunnah. Maka ulama inilah yang akan menyekat, menepis, menjadi filter, parameter kepada amalan-amalan masyarakat. Nah, kena ada. Karena itu masyhur kata-kata tadi, kan, syaitan lebih senang nak sesatkan orang abid, orang ahli ibadat, nak banding dengan orang ada ilmu. Baiklah. Sebab orang ibadat ni kadang-kadang dia ibadat dengan suka-suka dia. Dia rasa seronok, dia pun buat. Macam-macam bentuk cara ibadat yang dia buat. Maka yuhsinuna yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka ini yang baik. Rupanya itu tidak mengikut perjalanan yang diajar oleh Nabi SAW. Maka di sini perlu perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian. Bukan semua orang yang boleh bercakap di atas mimbar, dalam forum perdana, masuk dalam TV, kan, masuk dalam program-program reality TV, contohnya bercakap sedap. Orang ni faqih, belum tentu. Sebab itu kita ni jangan tanya semua perkara. Kan, ni setengah orang dia tanya belaka. Ada orang yang hafal Quran, bacaan dia kita boleh menangis, tapi belum tentu dia faqih dalam bidang hukum. Jadi setiap orang tu kita nak tanya, kita kena tengok kepakaran dia dalam ilmu yang dia ada. Ada ustaz ni siang malam duk mengajar kitab fiqh, tahara solat. Tiba-tiba kita pergi tanya dia tentang forex, tentang bitcoin, tentang muamalat. Kita mengata ini bahaya. Ada orang yang dia pandai dalam bidang tajwid contohnya. Tiba-tiba bercakap tentang jihad, tentang syahid. Jadi akan timbullah kecelaruan. Jadi pelbagai, jangan tengok orang yang ada space, ada speaker yang hebat dalam TV, dalam radio, dalam Facebook ni, follower ramai, kita tanya segala benda lah. Kita tanya orang yang kita tahu dia ni ada ilmu dalam bidang dia. Masa itulah kita kena hati-hati. Jadi kalau orang tanya soalan belik-belik, kalau sempat saya tanya kawan-kawan dulu dalam bidang muamalah perbankan, apa hukum macam ni? Dalam bidang zakat semasa apa dia? Kalau dia orang respon, kita pun bagi jawapan kepada orang bertanya. Kalau dia tak respon, saya kata wallahu alam. Saya pun tak berani nak bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab kata ulama ajra'ukum 'alal futya, orang yang berani sangat mengeluarkan hukum, orang ni orang berani nak merempuh langgar atau ni larangan yang Allah Ta'ala sekat. Kita masuk tak tu pasal. Baik. Jadi bukan semua orang yang boleh cakap sedap, boleh baca Quran sedap, itu faqih. Belum. Jadi setiap orang itu ada kepakaran dia. Kita tak nafi dia pakar dalam bidang dia. Nah, alhamdulillah, pergi tanya dalam bab tu. Jangan tanya semua masalah. Kita pindah kepada masalah yang ketujuh. Masalah siapa yang nak jawab soalan orang, li an yastaqsi, kita kena teliti dulu kepada soalan orang tu. Kena teliti dulu soalan. Jangan orang tanya jawablah. Kena teliti soalan. Tengok Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas tadi, bila dia dengar keluar air ma'un dafiq, air yang pekat, mandi. Ibnu Abbas tanya 4 kali lagi. Kamu keluar tu rasa lazat ke? Tak ada. Biasa je. Orang Kelantan kata meleleh, meleceh, tubik, tak tahu apa. Kan? Ada rasa lemah? Biasa. Kau keluar mani ni lembek. Tak ada apa-apa. Biasa je. Maknanya Ibnu Abbas dia tanya teliti sebelum, kalau itu bukan mani, itu dia panggil penyakit. Itu air penyakit. Al-ibrat, penyakit burudah, penyakit kesejukan, maka tak payah mandi, cukup dengan basuh je. Hari ni bila orang tanya soalan, saya tak suka orang lain tanya bagi pihak orang lain. Ustaz, saya nak tanya hukum, ada kawan suruh tanya. Kita kata,
minta kawan yang nak bertanya tu biar dia tanya. Sebab mungkin saya nak balas balik 3 kali soalan lagi. Sebab tu kita nak orang yang bertanya tulis nama. Kadang-kadang yang bertanya tentang soalan tentang wanita, yang bertanya laki-laki, dia pun tak faham apa. Bila tanya balik, saya tak tahu. Saya tanya soalan bagi pihak isteri je ni, pula. Ataupun saya bertanya bagi pihak kawan, saya pun tak tahu sebenarnya. Kefah? Lah. Orang yang nak bertanya, dia tanya sendiri. Sebab ada kalanya kita kena tanya balik dia, apa gini. Bila tanya orang bertanya, maaf, saya pun tak tahu, tolong tanya bagi pihak kawan. Jadi kita nak tanya, kita tulis nama. Gelaran pun tak apa, fulan contohnya, kalau tak mau perkenalkan nama sendiri, kurang-kurangnya kita, ini wanita yang bertanya. Soalan tentang persoalan wanita. Menarik. Sebab kadang-kadang orang yang bertanya ni, kalau isu-isu yang berkait dengan hal peribadi, kewanitaan, dia pemalu nak tanya. Itu susah. Bila malu nak tanya, kita tanya balik, dia tak nak jawab. Maka macam mana kita nak jatuh hukum? Sebab itu, anak minta sangat-sangat supaya isu hukum yang berkait dengan khas tentang wanita, terutama tentang taharatul mar'ah, elok pergi tanya ustazah. Biar dia bincang sama dia. Macam mana keluar airnya, macam mana keluar darahnya, apa bentuk. Biar dia sama-sama dia. Lebih lunak, lebih baik untuk menjelaskan keadaan. Sama juga isu masalah peribadi. Wanita ni ada masalah peribadi dengan suami ke dengan siapa. Jangan tanya ustaz. Mengadulah kepada ustazah, yang laki-laki mengadulah kepada ustaz. Sebab banyak timbul isu-isu, dia panggil isu penyakit ni, seks yang berlaku dalam masyarakat ini, punca mari daripada luah perasaan kepada silang jantina. Mula-mula ustaz kata simpati, jawab dengan lemah lembut, akhir sekali na'udzubillah terjebak dengan perkara la yuhmadu uqbah, terjebak dengan perkara yang cukup dahsyat. Ini bahasa, ini yang cukup bahaya sekali. Sampai peringkat yang bahaya lah, peringkat yang cukup berbahaya. Beberapa kes yang saya dapat maklumat, begitulah keadaan. Orang baik-baik, wanita salihah, ada suami, tapi asyik duk ngadu ke ustaz dia, akhir sekali la yuhmadu uqbah, orang Arab kata berakhir dengan peristiwa yang tidak baik. Ustaz pun kalau nampak wanita mengadu, kat lalu pergi tanya ustazah. Syaitan dia boleh masuk, boleh berjalan dalam tubuh manusia ini melalui saluran darah. Itu cukup berbahaya. Baik tuan-tuan. Maka bila nak tanya soalan ni, kita kena tanya betul-betul, beri jawapan yang jelas, barulah kita boleh. Ada kadang-kadangnya orang malu nak bertanya direct, maka dia boleh tanya kepada orang yang dia boleh tanya. Ustazah dia senang. Jangan tanya semua orang, itu bahaya nama dia. Pernah Sayyidina Ali penyakit mazak, selalu keluar air mazi. Dia nak tanya Nabi, dia malu sebab dia kan menantu Nabi. Maka dia suruh Miqdad pergi tanya. Miqdad pergi tanya. Jadi ada juga macam tu, tapi biar jelas lah hukum yang kita nak tanya tu, biar jelas. Saya ni masalah gini. Kalau setakat forward je, tolong tanya ustaz. Ustaz, kenapa tak tanya sendiri? Itu masalah. Mungkin tak sesuai contohnya, kan? Kalau tak sesuai, okeylah. Kebetulan kita kawan dengan isteri ustaz. Madam ustaz tu kita kawan je. Boleh tanya dia. Ustazah, tolong tanya ustaz ni. Saya malu tanya sendiri. Saya wanita, tak sesuai. Elok juga. Baiklah. Jadi Sayyidina Ali disuruh Miqdad pergi tanya tentang hukum orang yang selalu keluar mazi. Nabi SAW jawab, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Basuh je kemaluan dia, wudu, tak perlu mandi. Baik para pelajar sekalian, air yang keluar daripada laki-laki 5 jenis. Perkara cecair yang keluar dari laki-laki ada 5 jenis. Yang pertama, kencing. Jelaslah kencing itu najis. Sudah jelas. Mana-mana tempat yang kena air kencing kena basuh. Yang kedua, darah. Darah kita kena basuh dan cukup dengan wudu.
Yang ketiga al-wadi. Wadi ni biasanya air yang pekat, cecair yang pekat keluar selepas kencing. Itu dia panggil wadi, kan? Ataupun kita angkat barang berat ke dia keluar. Jadi boleh jadi pakcik tadi keluar yang tu. Sebab tu dia tak rasa apa, cuba-cuba dia terasa, macam mana ni? Yang kelima al-madhi. Yang keempat al-madhi. Mazi ni biasanya dia keluar apabila ada gerakan syahwat. Suami isteri gosok-gosok dah. Maka dia panggil muda'abah. Muda'abah ni bermesra. Ketika itu keluar air mazi. Air mazi ni bagi bahasa sekarang dia panggil macam minyak pelincir lah. Untuk memudahkan urusan yang seterusnya. Kalau tak ada ni, mana boleh? Tak boleh nak jalan. Kan? Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala buat semua peringkat. Tapi biasa yang keluar tu wadi. Yang keluar tadi wadi, orang angkat barang pun keluar. Tanpa gerak apa-apa syahwat. Keluar lepas buang air kecil pun keluar. Ini semua kita kena jelas perkara ni. Tak boleh nak malu-malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tak malu menyatakan benda yang benar. Baiklah. Maka 4 jenis tadi cukup kita basuh dan ambil uduk saja. Yang kelima dia panggil al-mani. Air mani, yani ma'un dafiqun yakunu minhul walad. Air mani ni air yang keluar terperancar, yang asal kejadian manusia mari daripada situ. Tapi mani ni tidak najis. Berbeza yang 4 tadi. Najis. Mani tak najis mengikut pendapat yang paling sahih. Kalau kena ke kain kita ambil air basuh ya. Contohnya ada kat sini air mani. Kering. Tak perlu basuh. Ambil kikis ya. Teh. Boleh buat solat. Boleh solat dengan kain tu. Tak ada masalah. Sebagaimana kata Aisyah, kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kikis air mani di kain Nabi kalau dia sudah kering. Wa aghsiluhu idza kana ratban, kalau dia basah nak kikis tak boleh, aku basuh. Hadis ni wa fi riwayat Muslim kuntu afrukul mani. Alhamdulillah hadis sahih yang menceritakan mani tidak najis. Kalau mani najis, kita ni manusia jadi daripada najis. La. Manusia ni manusia yang tahir, hidup ataupun mati tidak najis. Alhamdulillah. Tamaklah kita yang ke-9 al-ibridah. Ibnu Abbas kata itu bukan mani, itu ibridah, iaitu maradun, satu penyakit yusibul jauf, kena apabila masa kesejukan dia akan penyakit tu ada. Jadi dia kata illatun ma'rufatun min ghalabatil bard war rutubah. Biasanya bila mari sejuk maka dia akan mari benda tu. Ada orang kata innal bitir, tembikai jadi ubat untuk nak lawan penyakit kesejukan tadi. Sebab tembikai tu dia banyak air, menyebabkan dia proses nak bersihkan prostat. Wallahu alam, itu cerita doktor lah. Pergi tanya doktor. Kalau saya cakap sini kan tak betul pula, marah ke doktor pula. Tadi ustaz kata kalau benda yang kita tak tahu jangan cakap. Jadi kalau saya cakap dalam bab perubatan, saya tak mengaji, kita pula awal tadi sedak cakap, sekarang ni cakap. Kata dia ulama, tulis kata-kata menarik ini. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Man takallama, siapa yang bercakap bukan dalam bidang ilmu dia akan keluar benda-benda yang pelik-pelik. Siapa yang bercakap di luar bidang ilmu dia, maka dia akan keluar benda pelik. Pelik kan kita sekarang ni? Ilmu lain pergi cakap benda lain, maka timbullah fitnah dalam agama ni. Jadi kita kena menghormati orang. Bila timbul isu vaksin, doktor-doktornya warak, yang alim dalam bidang doktoran cakap, tak betul. Ustaz dia tu, duk main gula rokok daun, cakap, ini betul ni. Ini semua ni agenda dajjal belakang ni. Masya Allah, munduk main. Baiklah. Para pelajar sekalian, yang terakhir, ahammiyatu musah al-hibatil ulama. Pentingnya kita bersahabat, bertemankan alim ulama. Kena ada.
Kita hidup ni kita tak tahu hukum. Jadi kalau kita bertemankan ulama, kita sentiasa bersimpuh depan alim ulama, belajar dengan dia, menuntut ilmu dengan dia, bertalaki dengan ulama, maka insya-Allah ada panduan dalam hidup kita, ada panduan. Ada panduan dari. Tengok, fa inna talibal ilmi, penuntut ilmu yang belajar sentiasa bertemankan ulama, musahabah dengan ulama, duduk dalam majlis ilmu, dia bukan hanya belajar ilmu saja, dia belajar adab, dia belajar cara menjawab, cara melayani orang dan macam-macam lagi. Tapi sekarang ni masya-Allah pelajar-pelajar kita dengan tuan-tuan guru tak berapa nak hormat pula dah. Kan, lari, ilmu diambil daripada kertas, ambil daripada ini, tak ambil daripada afwahil ulama, maka ini juga bermasalah. Ulama pula ambil ilmu daripada apa yang dia ingat je saja, tanpa merujuk kepada Alkitab was Sunnah, juga membawa bencana lebih besar, kerusakan daripada kebaikan. Maka kita dengarlah bercakap pelik-pelik tak? Allahu Akbar. Nak tanam pokok pun kena berhadap begitu pusing kot matahari ni, macam-macam dia punya cerita. Hei, kita kata berat tu kan. Jadi banyaklah benda yang menyusah-nyusahkan. Ibadat yang mudah-mudah je kita buat payah-payah. Nabi lepas solat subuh ajar kita baca zikir lepas solat, kemudian baca zikir pagi, kita mari baca pula yang pelik-pelik beratus kali qul huwallah contohnya. Kemudian sibuk pula anak murid tanya, ustaz kalau gugurkan bismillah macam mana sebab nak cepat cukup. Kita kata subhanallah, ya Nabi aja 3 kali qul huwallah, kamu hidup sibuk cari ratus kali, akhir kali tak ikut SOP bacaan, laju baca. Sukar bagi kita. Maka gini pentingnya kita belajar dengan alim ulama. Di akhir zaman nanti, di antara tanda-tanda kiamat, ilmu tidak lagi ambil daripada ulama, diambil daripada buku, ambil daripada CD, daripada kaset, daripada video, daripada apa, sebab orang tak akan mengaji lagi. Beradab dengan tuan guru sudah tidak ada. Jadi zaman kita ini, zaman PKP ni sudah sampai dah. Sudah sampai dah masa tuan-tuan dan puan-puan tak tahu duduk di mana. Tahulah ada di alam maya ni, tapi tak tahu di mana. Jadi mudah-mudahan kalau kita berhadap macam ni, kita masih lagi berinteraksi, kita pun tahu ustaz ni duduk mana. Kan? Nanti lepas ni kalau saya tak faham, saya boleh tanya. Ni nombor telefon ada, boleh istifsar, boleh tanya jawab kata orang. Insya-Allah masih lagi dalam lingkungan akhzul al-ulum min afwahil ulama, mengambil ilmu daripada mulut para guru, ya, insya-Allah. Tapi kalau habis PKP lah, kena pergi mengadap, kena pergi belajar, kena pergi talaki, jangan dia panggil saya nak pakai mengaji dengan kaset lah ustaz. Nah. Boleh, itu salah satu daripada wasilah menuntut ilmu. Saya tak kata salah kalau kita pastikan ini video ustaz kita. Boleh ambil. Tapi jangan sampai tak ada guru langsung, tak pergi mengadap begitu lah. Jadi malas di akhir zaman. Kita kata jangan. Kata di tuan-tuan guru kita kata, bersahabat dengan ulama ni, yang pertama meringkaskan jalan menuntut ilmu. Saya kadang-kadang nak tahu satu makna. Makna al-ibridah tadi. Ibridah, cari kamu, cari tu, cari ni. Jumpa dah, tapi tengok dalam gambar lagi, nak tahu makna. Susah bagi kita nak tahu makna. Tapi bila kita duduk dengan Tok Guru senyum dia. Oh, alah, lagu ni pun tak penting, dia kata. Sekata sepatah dia bagi sengih kita suka. Lagu ni pun tak penting. Ni makna dia. Masya Allah. Kita pun khilaf ulama gini. Tanya tuan guru kata apa masalahnya? Jumhur ulama, majoriti ulama cakap gini. Mazhab Syafi'i kata sentuh wanita ni batal wuduk. Tak sampai setengah minit kita mendapat jawapan. Yang kita duk cari hukum satu malam, belek kita. Kita kata, itulah dia kata, duduk di bawah, berdagu di bawah alim ulama ini, meringkaskan masa. Yang kedua, yang penting kita kena belajar suluk, belajar adab. Itu yang sangat penting lah. Saya, ramai guru lebih baik. Setiap guru tu ada cara dia sendiri. Ada yang baik, ada yang pongoh, ada yang backing, macam-macam guru kita ni. Semua kita ada. Tapi kita ada ni kan lah, kita nak duduk kat mana? Nak backing, lemah lembut, sampai orang panggil cabut gigi, lemah lembut sangat, tak boleh juga. Anak murid naik atas kepala. Kita ambil jalan sederhana, jalan yang baik, jalan yang harmoni, dan kita belajarlah daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi supaya kita lebih harmoni, lebih selamat. Kata orang sekarang ni, bahasa
ahli pendidikan dia panggil pedagogi, apa benda ni, holistik punya pendidikan, itu sangat penting. Baik, para pelajar sekalian, cukuplah setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah siri yang ke-71 dalam besok insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.